Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala fi suratil waqi'ah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddaun anha wa la yunzifun. Sadaqallahul azim. Pertamanya, kita mengucapkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk meneruskan jadual kuliah maghrib kita, walaupun dalam cara maya melalui melayari pelayaran internet kerana keadaan kita yang tidak mengizinkan buat masa ini. InsyaAllah supaya suasana akan berubah dan kita akan kembali bertemu bersemuka dalam majlis-majlis ilmu yang menjadi taman-taman syurga Allah di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ayat yang saya bacakan tadi telah disebut surahnya, iaitu surah Al-Waqi'ah, yang merupakan dua ayat, iaitulah ayat 18 dan 19 daripada surah Al-Waqi'ah itu, di mana kedua-dua ayat ini adalah berkenaan dengan hidangan minuman di syurga nanti, di syurga An-Na'im. Apakah hidangan minumannya dan bagaimana minuman itu dihidangkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya pada ayat 18, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Maksudnya, ada penafsir yang mengartikan ayat 18 ini dengan katanya bi aqdah. Akwab tu kaubun, diartikan dengan aqdah. Aqdah ni ialah bahasa Melayu Inggeris yang dimelayukan, iaitulah mug. Mug ni ialah cawan besar sikit. Cawan besar. Bukan cawan kecil, cawan teh tu. Dia mug. Selalunya
orang guna untuk teh tarik di kedai-kedai mamak. Ya, yang gelas besar tu dipanggil mak. Jadi kata penafsir ini biaqdah, maka juga turut diedarkan di dalam syurga itu cawan-cawan atau mak wa abariq dan teko cerik. Teko ataupun cerik. Cuma kalau kita cerik itu dia lebih kepada tempat nak masak air. Yang ini lebih kepada teko. Sebelum kita nak tuang air dalam cawan, kita tuang dalam bancur dalam teko dulu. Ya. Itu dipanggil abariq. Wa ka'sin dan gelas. Barulah gelas, ka'sin, gelas. Min ainin, daripada sumber air khamar, arak. Daripada sumber air khamar, arak. Jariyatun fil jannah, yang mengalir di dalam syurga. Yang mengalir dalam syurga. Jadi dalam syurga itu dihidangkan minuman yang berupa arak. Ya, yang berupa arak, yang sifatnya arak itu mengalir. Ya, mengalir. Ya, sama ada ia mengalir dalam pipe ke, ataupun dia mengalir dalam bentuk sungai ke. Ya. Itu tidaklah dapat dipastikan. Ya. Dalam bentuk sungai pun boleh, dalam bentuk sistem pipe pun boleh. Wallahualam. Ya. Kemudian ada penafsir pula mengatakan biaqdah, diedarkan mak tadi, wa abariq, teko tadi, wa kasin dan gelas-gelas tadi, min khamrin jariyatin fil jannah la tanqati'. Ya. Penafsiran ni lebih kurang macam penafsiran yang pertama tadi, tetapi perbezaan yang disebut di sini ialah la tanqati', iaitu tidak putus, tidak habis. Ya, dia tidak habis. Maknanya disebutkan di sini arak yang menjadi minuman di syurga itu, tuan-tuan, dia tidak habis. Dia tidak putus. Dia ada je. Ya, kekal. Kita kekal dalam syurga, maka selama itulah juga kekalnya air arak ini. Ya, air minuman berupa arak ni. Ya, di dalam syurga ini. Ya. Sabar dulu, nanti kita akan dengar promosi tentang arak ni. Ya, promosi tentang arak ni, arak syurga. Ya. Wa ka'sim min ma'in. Al-Wasi' li Tantawi dia mengatakan wa ka'sim min ma'in, dan gelas daripada sumber air. Iaitu air, maksudnya dia kata bi ina'in mamlu'un bil khamr al-kasir al-jari. Wa ka'sim min ma'in tu dia kata iaitu diedarkan ina ni tempayan ataupun teko ataupun jak dengan yang dipenuhi, mamluun bil khamrul kasir, yang dipenuhi oleh arak yang banyak, ya, arak yang banyak, al-jari yang mengalir. Sama ada dalam bentuk sungai kah tadi, ataupun dalam bentuk saluran pipe kah tadi. Ya. Dia mengalir banyak, maksudnya menunjukkan banyaknya air itu, tak terbatas. Dan firmannya ma'in tu tadi ialah minal ma'in bimakna al-kasrah, nak menunjukkan banyaknya arak tu tadi. Jadi bukan sikit-sikit, bukannya 1 jak 2 jak saja minum, 1-2 jak tu habis dah tak ada dah arak, habis dah. Jadi kalau nak minum tu kena minum jimat-jimat sikit-sikit, bukan. Ya, bukan. Ya, iaitu dia tak habis. Jangan takut, minumlah banyak mana pun, dia takkan habis. Kemudian ada pula penafsir menyebut tentang arak syurga ni, arak jenama syurga ni, min khamrin lazizil mashrab. Yang ini diedarkan gelas-gelas, teko-teko, yang terisi oleh air arak yang laziz, yang sedap diminum. Ya, yang sedap
yang sedap diminum. La afatun fiha. Ini dia. Ini arak syurga ni. Iaitu la afatun fiha, yang tidak ada bahaya, ataupun yang tidak ada kerosakan, ataupun yang tidak ada kerugian pada arak tu. Ya, pada arak tu. Tafsiran yang terakhir ni tadi, yang terbaru saya baca ni tuan-tuan, dia menyebutkan soal la afah tu, la afah fiha tu, tidak ada bahaya atau kerusakan, kerugian pada arak tu, ya, kerana aspek tidak ada kerosakan atau kerugian pada arak. Pada arak tu tak ada kerosakan, pada arak tu tak ada bahaya, ya, yang tidak mendatangkan kerugian pada peminumnya, sebagaimana arak-arak yang ada di dunia ni tuan-tuan. Ya, ini sebenarnya diambil daripada la'afatan fiha ni, aspek ataupun unsur arak ni tak ada kerosakan, tak membawa kerosakan, tak membawa bahaya pada si peminumnya, ialah pada ayat 19. Ya, ia datang daripada mesej yang terdapat pada ayat 19. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ya. Kalau ayat 18 tadi dia sebut diedarkan arak-arak yang banyak, sama ada ia mengalir dalam sungai atau dia mengalir melalui saluran paip-paip yang tak akan habis-habis. Maka arak tu pula di dalam ayat 19 ni dia sebut la tusadda', iaitu dia tidak memeningkan, ya. Dia tidak ataupun dia kata la tusadda' tu tidak dipeningkan minha ru'usahum, tidak dipeningkan daripadanya, daripada arak itu, kepala-kepala mereka. Bahasa kitanya tuan-tuan, arak tu dia tidak memeningkan kepala kita sebagaimana arak di dunia ni. Arak di dunia ni kalau kita minum, pening berdengunglah kepala kita. Tetapi tidak arak jenama syurga ni tidak tuan-tuan. La tusadda'u minha ru'usahum. Ya, tidak dipeningkan daripadanya kepala kita tak pening. Wala tazhabu bi'uqulihim, dan tidak pula hilang akal kita. Kalau arak di dunia ni, hilang akal, hilang kewarasan berfikir. Itu yang kadang tidur dalam longkang. Ya, kalau bawa kereta memandu kemalangan, rogol orang, pukul orang, bunuh orang pun ada. Ya, kerana apa? Kerana kemabukan arak. Ya, kerana hilangnya akal akibat daripada meminum arak yang ada di dunia ni tuan-tuan. Tetapi tidak sama dengan arak yang ada di akhirat. Ya. Jadi saya pun sebenarnya terfikir juga. Ya, terfikir juga. Kenapa mula-mula tu rasa tak selesa juga. Apabila Allah SWT cerita aspek-aspek lain dalam syurga tu, daging burungnya, buah-buahannya, ya, bidadarinya, kita rasa okey lah. Ya, tetapi bila sebut arak ni kita rasa tak selesa sikit. Ya, tak selesa sikit. Pasal apa pula cerita arak ni? Bukankah arak ni sesuatu yang diharamkan di dunia, dilarang oleh Allah? Ya. Tetapi boleh kerana kita beriman dengan Al-Quran, kita teruskanlah juga. Saya teruskan juga, baca juga ayat Quran ni, baca juga tafsiran ni. Arak-arak lah, walaupun tak selesa, rupanya baru kita faham. Ya, arak jenama syurga ni. Ayat arak yang dihidangkan di syurga ni adalah arak jenama syurga tuan-tuan. Jenama syurga. Ya, arak jenama syurga yang tak sama dengan arak yang kita minum di dunia ini tuan-tuan. Ya, tak sama dengan arak yang kita minum di dunia ini. Ya. Kemudian kata penafsir lain lagi, laisat ka khamrid dunya. Arak di syurga ini tidaklah sama seperti arak di dunia. Fala yalhaqu syaribuha sadda' ataupun sedar.
tidaklah mengikuti orang yang meminumnya akan kemabukan. Lebih kurang tadilah, tidak kepala tidak jadi pening, dan akal tidak hilang. Dalam bahasa lain, tidak mabuk. Tidak mabuk. Arak syurga ni kalau kita minum, dia tidak memabukkan. Wala zihabun aqal, dan dia tidak menghilangkan akal. Sebagaimana sebutan penafsir yang pertama yang saya quotekan tafsirannya tadi. Ya. Jadi maksudnya lebih kurang samalah maksudnya. Arak syurga ini ialah arak yang tidak memabukkan, dan arak yang juga arak yang tidak menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Baik, mungkin ada tu di kalangan tuan-tuan berkata, dia kata, ustaz, kalau tu buat apa minum arak, ustaz? Kalau dah arak tu tidak memeningkan, kalau dah arak tu tidak memabukkan, tidak mengkhayalkan, buat apa minum arak? Minum arak buat apa? Kalau ada orang tanya macam tu lah, baik tak payah minum. Saya nak sebut tuan-tuan, kalaulah kita bangkitkan persoalan ini, kalau tuan-tuan bangkitkan persoalan ini, itu malang. Tanda malang tu. Sebab kalau kita bangkitkan, bila Tuhan cerita arak syurga ni dia tidak memabukkan, dia tidak memeningkan kepala, tiba-tiba kita kata, buat apa minum kalau macam tu? Kalau itu kita bangkitkan, kita pertikaikan perkara ini, nampak macam kita ni bukan calon syurga lah. Nampak yang kita ni bukan calon syurga. Kerana calon syurga ni, dia tak akan bangkitkan persoalan tu. Macam saya kata tadi, kan? Kita dengar cerita arak ni pun tak selesa. Kan? Kita dengar Allah bercerita tentang arak di syurga ni, kita tak selesa. Tapi oleh kerana Allah yang cerita, kita redha. Kita dengar, kita teruskan. Baru kita tahu rupanya arak syurga ni, jenama syurga ni, dia tidak sama dengan arak yang kita minum di dunia ini. Ya? Kemudian kata As-Sa'di, Imam As-Sa'di, wal hasil anna jami'a ma fil jannati min anwa'in ni'am al-mawjud jinsihi fid dunya. Kata Imam As-Sa'di dalam mengulas pasal arak ni, dia kata bahawasanya semua apa yang ada di syurga itu daripada jenis-jenis nikmat yang ada jenis-jenisnya di dunia. Ya. Apa aja nikmat ada di dunia, ada di syurga, di syurga ada di dunia. Okey. Di dunia ada buah, di syurga ada buah. Di dunia ada daging, di syurga ada daging. Ada daging. Di dunia ada arak, di syurga pun ada arak. Tu maksud dia. Apa saja jenis nikmat yang ada di dunia, maka nikmat yang sama juga ada di akhirat. La yujadu fil jannati fihi afah. Yang tidak ada di syurga itu padanya kerosakan. Tapi nikmat yang ada di syurga ni, walaupun sama macam nikmat yang ada di dunia, tapi dia tak ada kerosakannya, tak ada negatifnya, tak ada bahayanya, tak ada buruknya. Kalau rasa manis tu, bahayanya kencing manis, di syurga tak ada. Manis tapi tidak ada kencing manis. Kalau di syurga tu ada, di dunia ada masin, rasa masin. Di syurga pun ada rasa masin. Tapi masin di syurga tu tidak akan menyebabkan darah tinggi, sebagaimana masin di dunia menyebabkan darah tinggi. Begitulah arak di dunia. Arak di dunia itu dia memabukkan, tetapi arak di syurga dia tidak memabukkan. Itu maksudnya. Semua jenis nikmat di dunia ada di syurga, tetapi yang di syurga tu tidak ada, dibuang aspek bahayanya, aspek kerosakannya, aspek keburukannya, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, fiha anharum min ma'in ghairi asin
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار. Siap tuan-tuan ya. Lam yataghayyar ta'muhu, lam yataghayyar ta'muhu wa anharum man min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Maksudnya ada padanya, yakni pada syurga itu, beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dalam terjemahan ini, tafsiran ini, dia sebut sungai lah. Dia tak sebut pipe, dia sebut sungai. Tak apalah. Ya. Kemudian kata Imam Sa'adi lagi, wa zakarahuna khamrul jannah, dan disebut di sini arak syurga. Khamrul jannah, arak jenama syurga. Wa nafyun anha kullu afatin tujadu fid dunya. Bila dia kata arak syurga tu, khamar tu, khamar syurga, jenis syurga, maka dia menafikan, dia menolak segala bentuk bahaya, kerosakan dan keburukan yang terdapat pada segala jenis nikmat, kesedapan yang ada di atas dunia ni. Dia lazimlah tuan-tuan. Benda yang sedap ni, dia ada keburukan, dia ada side effect dia. Manis, benda manis sedap, tapi ada side effect dia. Kalau gula manis, kesan buruk dia boleh menyebabkan kencing manis. Kalau orang manis, keburukan dia boleh menyebabkan patah hati. Kalau masin garam boleh menyebabkan orang darah tinggi. Dan macam-macam lah tuan-tuan. Yang ada. Jadi sebarang kebaikan di dunia ni, kesedapan, kenikmatan di dunia ni selalunya disertai dengan side effect, kesan sampingan, iaitu keburukan, kerosakan dia. Termasuklah arak. Arak ni lagilah. Ya. Tetapi baik baik gula, baik garam dan seumpamanya, baik arak, di syurga tidak ada bahaya, tidak ada padanya bahaya, tidak ada padanya kerosakan. Kata penafsir lagi, la yusaddaun anha, maksudnya la tusadda'u ru'usuhum min syurbiha, tidak hilang, ya, tidak hilang akal, fikiran, ya, tidak hilang akal oleh orang yang meminumnya. Wala yunzifun ay la yaskurun, tidak mabuk, ya, tidak mabuk. Haza, ini kata penafsir, iza quri'a bi fathhiz zai wa man kasara fa ma'nahu la yanfad. Ya. Okey, kalau kita baca dengan wa man kasara, siapa yang zai tu di baris bawah kan, kalau kita baca la yanzafun, ya, iaitu kita kasrahkan, kalau kita baris ataskan bi fathin, ya, makna kalau kita zai tu kita baca baris atas, ia membawa maksud tidak memabukkan. La yunzafun tu maksudnya dia tidak memabukkan, atau dia mabuk ataupun memabukkan. Arak tu tidak memabukkan, ataupun orang yang minum arak di syurga tu tidak dimabukkan. Tapi kalau kita baca la yunzifun, bukan la yunzafun, la yunzifun, iaitu dia, maka kita boleh ertikan dengan dia tidak habis. Dia tidak habis. Jadi ada dua penafsiran boleh kita sebutkan di sini tuan-tuan. Ya, ada dua penafsiran yang boleh kita sebutkan di sini, iaitu bila ayat ni mengatakan la yusaddauna anha, tidak memeningkan kepala orang-orang yang meminumnya, yakni arak di syurga ni, ya, wala yunzafun,
yunzafun, dan dia juga kalau dibaca dengan yunzafun maka dia juga tidak akan memabukkan, ya. Tapi kalau dibaca la yusaddauna anha wa la yunzifun, maka ia membawa makna apa tadi? Tidak habis. Ya, tidak habis. Jadi arak di syurga ni arak di syurga ni ialah arak yang tidak akan memabukkan, arak yang tidak akan memeningkan kepala, dan arak yang tidak akan memabukkan, ataupun arak yang tidak akan memeningkan kepala, yang sebenarnya sekaligus boleh dimasukkan makna tidak mabuk dan tidak habis, dan tidak akan habis. Baik. Kemudian Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang sama ni menyebut la tusadda'u ru'usahum wa la tunzafun, ya. Tidak dipeningkan kepala dan tidak dihilangkan akal peminumnya, sama macam tadi. Bal hiya sabitatun ma'asyiddatil mutribah wal lazzatil hasilah. Macam disebut tadi, arak ni dia tidak memeningkan kepala, dia tidak menghilangkan akal, dia tidak mengkhayalkan tetapi dia mengekalkan. Yang mabuk, yang hilang akal tu dibuang, tetapi dia kekalkan apa dia? Rasa sedap, kesangatan sedap dia. Rasa sedap tu dikekalkan, tak dibuang. Kekal rasa sedapnya. Malah dia lebih sedap pada arak dunia lagi. Saya pun tak tahulah sebenarnya sedap tak sedap. Setakat bau masam lah arak ni. Saya pernah terbau. Dekat laut, dekat pantai. Ada orang bawa arak, terbau kita. Ya. Wal lazzatal hasilah, dan lazat, dan apa nama ni, rasanya yang lazat tu, ya, kekal, yang itu kekal. Jadi arak di syurga ni dia tidak pening, dia tidak mabuk, dia tidak khayal, tapi rasa sedapnya ada, malah lebih sedap daripada dunia. Rasa lazatnya kekal, ya. Wa rawa ad-Dhaha an Ibni Abbas annahu qala fil khamri arba'un khisal. Dia kata, Ibnu Abbas berkata, bercakap tentang arak, bahawa Nabi bersabda. Nabi kata Nabi berkata fil khamri arba'un khisal, pada arak itu ada 4 tabiat. As-sukru, iaitu mabuk. Yang pertama, arak itu memabukkan. Was-sudda', iaitu sakit kepala. Dia mabuk lain, sakit kepala lain. Sakit kepala tak mabuk lain, mabuk lain, ya. Wal qai'u, iaitu muntah. Orang yang minum arak ni dia akan muntah. Kemudian wal baul, dia akan kencing. Orang yang minum arak ni selalunya dia akan apa tuan-tuan? Pertama dia akan mabuk. Dia akan bila hilang mabuk nanti dia akan tinggal sakit kepalanya. Kemudian dia akan muntah-muntah. Kadang-kadang dia muntah habis badan, selalu seluruh badan dia bau muntah, kemudian dia kencing. Kemudian dia kencing. Fa zakarallahu khamral jannati wa nazzahaha an hadhil khisal. Maka Allah menyebut bahawa arak syurga ini dibersihkan daripada kekotoran ini. Dibersihkan daripada keburukan ini. Ya, berkata Mujahid dan Ikrimah dan Sa'id bin Jubair wa Atiyah Qatadah ada sudi la yusadda'un anha yaqul laisa lahum fiha sudda'un ra'sun. Ini sama, dia kata tidak sakit kepala, tidak menyakitkan kepala. Wa qalu fi qawli wa la yunzifun ay la tazabu bi, tidak akan pergi. Akhir sekali tuan-tuan, itu sama, ya. Akhir sekali Imam Qurtubi, saya catat ringkas je perkataan Imam Qurtubi tentang arak syurga ini. Kata Qurtubi, annaha lazzatun bila aza bi khilafin syarabid dunya, ya. Maknanya dia kata kesimpulan lah. Kita jadikanlah tafsiran Qurtubi ni sebagai kesimpulan, bahawasanya dia arak syurga ni lazzah, dia sedap, bila aza, tanpa kerosakan, tanpa keburukan, tanpa bahaya. Bi khilafin syarabid dunya, berbanding dengan
meminum arak di dunia. Berbanding dengan meminum arak-arak di dunia. Jadi masa kita setakat 30 minit saja tuan-tuan. Cukuplah. Ya, ayat 18 dan 19 ini untuk mempromosikan syurga, arak di syurga. Untuk mempromosikan arak di syurga. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.